Siapa yang bersusah kerana cari makan, hamba piti. Orang yang bersusah kerana kerja, hamba kerja. Sanggup lelah kerana kedai, hamba kedai. Nah, jadi kita pilih nak jadi hamba siapa? Malaikat, hamba Allah. Kita nak tak jadi hamba Allah? Nak Jadi kita boleh kena rasa lelah dan payah, letih kerana Allah, baru jadi hamba Allah. Nak kalau kita muhasabah diri kita ni banyak letih, lelah, susah kerana Allah atau kerana cari harta atau cari dunia. Oh, kalau kira-kira banyak lelah kerana dunia, hamba dunia, situ jawapan dia. Nak dan ni malam ni kita mari ni kerana apa? Kalau kerana Allah, alhamdulillah. Faham? Mari. Niat mari malam ni kerana Allah, kerana mencari keredaan Allah. Alhamdulillah. Dapat Allah Taala. Dalil, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berbuat satu perkara kerana Allah dan Rasul, artinya kerana akhirat atau kerana agama, maka dia dapat habuang agama. Jadi orang yang mari malam ni bukan kerana Allah, tapi mana-mana peluang-peluang nampak masuk muka dia dalam CD, kerana benda tu tak dapat pahala, dapat masuk muka dalam CD, Jadi bila Allah memuliakan malaikat, tak usah duk hina, tidak akan jadi hina. Sebab mukramun, mereka ini telah pun dimuliakan oleh Allah. Akramahum, Allah yang memuliakan mereka. Dengar molek, bila Allah beri, tak ada orang boleh tarik. Bila Allah tarik, tak ada orang boleh beri. Sebab tu orang buat wirid papah mayang. Nampak? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kita baca saja buat belagu bagian tajwid. Maksud dia, bacaan tadi, lepas mu keluar dari masjid, lepas mu keluar daripada surau, lepas mu bangun dari tika semayang, mu kena ingat, artinya Allah kalau dia nak bagi seluruh dunia, tak boleh halang. Faham? Kalau Allah tak mau bagi, seluruh dunia tak boleh bagi. Ayat tu bukan nak buat sedap belagu wirid ramai-ramai, untuk kita hidupkan dalam jiwa kita. Faham? Bila Allah nak bagi kita rezeki, tak ada orang boleh sekat. Dapat juga kat kita. Yakin hak tu. Barulah kita bertuah, kita zikir dengan zikir tersebut. Kalau zikir saja ramai-ramai, benda makna mana aku tahu. Tok Imam baca, aku baca, tak boleh pek dah. Faham tak? Boleh lagu saja. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mani'a, boleh menghalang, a'taita, perkara yang kau nak beri kepada aku. Tak usah kata kerajaan Malaysia nak sekat, kerajaan dunia pakat dengan kerajaan Mareh, Pluto, Mustari, Hadari, habis kerajaan. Berpakat nak sekat kita daripada mendapat RM200 pada bulan ini. Kalau Allah nak beri, dapat juga RM200 sekali cop jari, wang ihsan. Faham? Tapi kalau Allah halang, tak ada orang boleh bagi. Nampak? Walau 1 sen ataupun walau sebiji nasi. Faham tak? Walau dia kaya dia, tapi bila mak dia sakit, Allah sudah halang, tak mau bagi masuk nasi. Tak usah kata sepinggang, satu butir nasi pun mak dia tak boleh telang. Padahal bergilir anak suap dalam mulut mak. Masuk sesudu, keluar balik. Masuk sesudu, keluar balik. Faham? Jadi kita yakin. Maka bila Allah muliakan, tidak akan jadi hina. Batulah, carilah maknanya pangkat di sisi Allah. Tak usah bimbang dah. Sebab dia tidak akan tercabut. Jahat lagu mana kita pun ada peluang untuk cari pangkat di sisi Allah. Kita tak ada peluang dah. Kita jahat, main pe kuda, main nombor ekor, kita dak mayang. Jangan putus asa. Bang, carilah pangkat di sisi Allah. Banyak Tuhan beri pangkat yang dia atur untuk kita rebut. Sebab bila Allah beri pangkat, tidak boleh dicabut lagi. Tapi kalau pangkat dunia, cabut tak? Cabut.
Ketua polis negara bila pecing, orang ambil tak pakak? Ambil balik. Betul tak? Ketua polis negara, kalau kau perah, tak usah sombong lah. Faham? Ha. Perdana Menteri Allah tarik balik jawatan, ada jawatan tu? Tak ada, pakai kain plekat, main sejik pula. Faham? Ha. Tu belum lagi mati, kadang-kadang Allah ambil sekaligus serema, dia panggil mati. Nak bila mati orang panggil tak lagi kita dengan pakak, tak, orang panggil jenazah. Ketua pengarah meninggal dunia, siap dimandi dikapangkan, maka nak keluar dalam masjid untuk disemayangkan mayat ketua pengarah. Orang kata kau ni buat keluar ketua pengarah ke buat keluar jenazah? Maka dapat pangkat jenazah lah. Nah, dah kalau ketua pengarah Tuhan boleh tarik balik pakak, office boy tak usah cakap banyak. Faham tak? Tu kita muhasabah diri. Nah, tak ada lebih. Pangkat sisi Allah tidak boleh dicabut. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Allah beri dia pangkat dia, nama dia gemilang dan terbilang. Ni 2003 2012 orang masih sebut nama Imam Hanafi. Betul tak? Tapi Haji Hanafi hak bawa teksi, hak mati baru ni, tak ada orang sebut dah. Pasal 2-3 orang je kenal dia. Baru meninggal minggu lepas. Tak? Nitah jalan nak pergi kat teksi, mak lepik langgar. Mati terus. Nak 3 hari mati, orang tak sebut dah. Nah, Imam Hanafi tahun 150 Hijrah, sekarang tahun 1434 Hijrah. Lama mana? 1300 tahun dah orang sebut lagi nama Imam Hanafi. Pasal apa? Pasal nama dia duduk atas. Siapa yang angkat? Allah Ta'ala. Bila Allah beri nama, beri gelarang, beri pakak, beri bintang, tidak akan jatuh dulu, kini, selamanya. Dan bahawa mereka itu terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Tidak ada malaikat seorang habuk pun yang buat dosa. Dah sama dengan Nabi, ya, sama dengan Nabi. Nabi dan Rasul tidak mengerjakan dosa. Lain pada Nabi buat dosa. Yang banyak dosa siapa? Masa datang Islam. Islam datang ni dibangkitkan di sebuah kawasan yang paling jahat, yang paling lara, yang paling hebat syirik mereka itu, iaitu di Mekah. Dengan minum arak, dengan zina, dengan main judi, dengan bunuh anak, dengan sembah berhala. Nah, siapa? Para sahabat tu. Nah, tu para sahabat. Maka Nabi bangkit di situ. Nah, hebat-hebat. Tapi bila mari Islam, mereka bertaubat. Allah ampunkan dosa, walaupun dosa yang paling hebat. Sehingga turun pula ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, daripada sejahat-jahat kumpulan manusia di negeri Mekah, berbunuh-bunuhan, beranak-anak puang, tengok puang kambuh dalam tanah hidup-hidup. Faham tak? Hebat, tiba-tiba bila dah Islam, Allah ampun segala dosa. Nah, maka malaikat lebih dari sahabat, ya, nisbah pada mana? Tidak mengerjakan dosa. Kenapa malaikat tak kerja dosa? Kata ulama, kerana dia tidak ada nafsu. Dia akal semata-mata. Kita dua, ada akal, ada nafsu. Kadang menang akal, kadang menang nafsu. Kadang menang nafsu, kadang-kadang menang akal. Nah, siapa sini yang tidak mengerjakan dosa? Cuba bangun. Aku nak baling dengan gelas atas muka. Tak. Jangan mengaku tak ada dosa, mengakulah banyak dosa. Bila mengaku banyak dosa, Allah sayang. Bila mengaku tak berdosa, Allah benci. Tengok muka kita. Faham? Nabi-nabi saja tidak melakukan dosa. Malaikat tak melakukan dosa kerana mereka tak diberi nafsu. Manusia tidak melakukan dosa bila akal dapat mengawal nafsu. Maka mereka yang tidak mengerjakan dosa dengan mengawal akal ke atas nafsu, maka dia lebih daripada malaikat. Nampak? Nisbah kejadian tanah, nisbah kejadian malaikat daripada cahaya.
Dan mereka itu takut akan Allah Ta'ala dan mengerjakan melakukan segala perintahnya, kerana firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, mereka tidak mengerjakan maksiat akan Allah. Maksiat ni dengan molek. Apa arti maksiat? Maksiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu tidak taat perintah. Kita salah faham bila maksiat, pencegah maksiat. Bila maksiat maknanya hal-hal yang berkait dengan pencegah maksiat. Tak, maksiat asal Arab. Fi'il madinya berbunyi asa, mana tidak ikut perintah. Orang yang tidak sembahyang maghrib, dia telah melakukan maksiat. Orang yang tidak puasa Ramadan, dia telah melakukan maksiat. Orang yang tak keluar zakat fitrah, dia telah melakukan maksiat. Maksiat ni kalau bahasa dulu orang panggil derhaka. Bahasa Melayu ni mudah-mudahnya tidak taat. Tu saja. Jadi tidak ada berlaku tidak taat, semuanya taat kepada Allah. Kita taat juga, tapi langgar juga. Nafsu amarah dia panggil. Nafsu mutmainnah tu jauh. Dan setengah daripada ketua mereka itu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Izrail dan Ridwan dan Malik. Wajib tak kena bilang 10 orang malaikat yang disebut? Tidak wajib bilang. Tetapi bila salah seorang daripada 10 ini disebut, hendaklah kita kata malaikat. Jangan bila kata mai sini aku nak tanya sikit. Mikail itu malaikat ke atau siapa? Dia pun jawab malaikat. Dia itu sudah betul. Kerana maksud 10 orang yang sebut dalam Quran malaikat bukan wajib kita hafal seorang-seorang, tapi biarlah kita kenal. Jadi tak kenal, berdosalah kita kerana tidak cakna dengan perkara yang mustahak di dalam kehidupan kita. Ulama tidak wajibkan kita mengaji sampai jadi ulama. Ulama tidak wajibkan kita belajar sampai jadi ustaz, tapi sekadar yang perdu-perdu saja. Jangan bila orang tanya kita tak tahu. Jibril itu siapa? Dia jawab Menteri Turki yang balik awal. Biarlah dia boleh jawab malaikat. Dan malaikat 10 orang cuma sebut seorang-seorang, tak wajib sebut. Biarlah. Tapi siapa boleh hafal, alhamdulillah, tu yang terbaik. Sebab kita nak betul, bukan kita nak hafal. Macam rukun 13, tak wajib kita kena hafal rukun 13. Yang wajib kita buat 13 rukun masa kita semayang. Kalau kita tak buat, tak jadi semayang kita. Walaupun kita hafal 13 rukun, buih mulut-mulut kita. Faham? Jadi yang penting melaksanakan. Jadi macam mana cara kita nak beramal dengan beriman kepada malaikat? Contoh, apabila kita telah dengar, percaya tugas malaikat Israel contohnya mengambil nyawa, maka kita pun tidak tinggal semayang kita. Sampai masa time zakat, kita bayar zakat kita, supaya bila kita diambil nyawa, kita tidak ada tertinggal perkara yang wajib. Kerana tertinggal perkara yang wajib menyebabkan kita nak balik semula ke dunia untuk buat semula. Tak boleh dah.